Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada anak-anak pelajar tingkatan 5. Hari ini kita akan tengok tajuk bab 6, persediaan memulakan perniagaan, bersama Cik Kamarudin bin Ya. Baiklah, untuk objektif pembelajaran hari ini, anda akan berjaya sekiranya anda dapat menganalisis prosedur penubuhan setiap pemilikan perniagaan sehingga memperoleh sijil pendaftaran perniagaan. Manakala kriteria kejayaan yang pertama, anda dapat menyatakan akta-akta berkaitan penubuhan perniagaan. Yang kedua, menjelaskan peraturan dan kesan yang mempengaruhi persediaan memulakan perniagaan berdasarkan akta-akta tersebut. Dan yang ketiga, menganalisis prosedur penubuhan setiap pemilikan perniagaan sehingga memperolehi sijil pendaftaran perniagaan. Sebelum kita bermula dengan lebih jauh, mari kita lihat aktiviti yang telah cikgu sediakan ini sebagai aktiviti set induksi. Untuk aktiviti kali ini, cikgu namakan dia sebagai aktiviti jentik minda. Pernyataan yang cikgu bawakan di sini ialah mengapakah sesebuah perniagaan itu perlu mematuhi peraturan dan undang-undang. Anda dibenarkan mencatat sebanyak mana idea yang terlintas di fikiran anda dalam masa yang paling singkat. Lebih kurang 10 saat anda diberi masa. Nanti kita akan tengok apakah tekaan-tekaan anda itu tepat ataupun tidak. Untuk kali ini, kita akan melihat persediaan memulakan perniagaan. Di dalam topik ini ada 3 subtopik penting, iaitu akta berkaitan sesebuah entiti perniagaan, yang kedua dokumen perniagaan, dan yang ketiga pemasaran dan jualan. Walau bagaimanapun, untuk kali ini kita akan melihat kepada yang pertama, iaitu akta berkaitan sesebuah entiti perniagaan. Ada 3 akta di sini, iaitu Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, Akta Perkongsian Liability Terhad 2012 dan Akta Syarikat 2016. Baiklah. Untuk peringkat awal, kita akan melihat satu demi satu akta yang cikgu sebut tadi. Bagaimanakah akta-akta ini memberi kesan ataupun berkaitan dengan memulakan sesebuah perniagaan. Kita tengok akta yang pertama, itu Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 ataupun APP 1956. Perniagaan yang meliputi tiap-tiap bentuk trade, perdagangan, pertukangan, pekerjaan, profession atau aktiviti-aktiviti yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan adalah perlu didaftarkan di bawah APP 1956. Perniagaan yang beroperasi di Malaysia Barat meliputi Semenanjung Malaysia serta wilayah persekutuan mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia atau SSM yang tertakluk di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Ada 2 bentuk perniagaan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, iaitu perniagaan milikan tunggal yang hanya dimiliki oleh seorang pemilik, dan yang kedua perniagaan perkongsian, iaitu bilangan pemilik perniagaan sekurang-kurangnya 2 dan tidak melebihi 20 orang. Baik, seterusnya ialah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012. Dalam akta ini, perkongsian liability terhad atau PLT dimaksudkan sebagai perniagaan alternatif
yang dikawal selia di bawah Akta Perkongsian Liability Terhad 2012, di mana ia menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian konvensional. PLT yang menggabungkan ciri-ciri sebuah syarikat dan perkongsian memberi pelindungan liability terhad untuk rakan-rakan kongsinya dan fleksibiliti peraturan perkongsian untuk pengurusan dalaman perniagaan. PLT memberikan fleksibiliti kepada usahawan dan pelabur untuk memilih model perniagaan terbaik serta keperluan untuk struktur perniagaan berkaitan. Seterusnya kita tengok Akta Syarikat 2016. Di Malaysia terdapat dua jenis syarikat, iaitu syarikat berhad menurut share yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2006. Ada dua jenis syarikat, iaitu syarikat persendirian dan syarikat awam. Syarikat dalam Akta Syarikat 2016, dua jenis syarikat berhad menurut share, iaitu syarikat persendirian dan syarikat awam berhad. Apa dia ciri-ciri syarikat persendirian? Pertama, menggunakan perkataan senyam berhad ataupun ditulis sebagai singkatan SDN BHD di hujung nama syarikat. Yang kedua, bilangan pemegang share sekurang-kurangnya seorang dan tidak lebih 50 orang. Yang ketiga, bilangan pengarah syarikat sekurang-kurangnya seorang dan tiada had maksimum. Contoh perniagaan ini ialah Wira Digital Sendirian Berhad. Manakala bagi syarikat awam ciri-cirinya ialah menggunakan perkataan berhad ataupun singkatan ditulis BHD di hujung nama syarikat. Ciri yang kedua, bilangan pemegang share sekurang-kurangnya seorang dan tiada had maksimum. Manakala ciri ketiga, bilangan pengarah syarikat sekurang-kurangnya 2 orang dan tiada had maksimum. Contoh ialah Air Asia Berhad. Berikut ialah prosedur pendaftaran perniagaan milikan tunggal. Mengikut Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, semua perniagaan milikan tunggal mestilah didaftarkan dengan SSM. Bagaimanapun, pemilik perniagaan bertanggungjawab untuk mendapatkan lesen daripada pihak berkuasa tempatan. Sebagai contoh, di Terengganu, daerah Kemaman, maka pihak berkuasa tempatan kita ialah Majlis Perbandaran Kemaman. Baik, kita tengok prosedur yang pertama. Mendapat kelulusan nama perniagaan yang akan digunakan. Lengkapkan borang kelulusan nama perniagaan dengan 3 cadangan nama perniagaan. Seterusnya, bagi nama perniagaan yang mempunyai nama sendiri seperti yang tertera dalam kad pengenalan, adalah tidak perlu untuk mendapatkan kelulusan nama dari SSM. Prosedur yang kedua, mengisi borang pendaftaran perniagaan ataupun disebut sebagai borang A. Pemilik perlu mengisi maklumat yang terdapat dalam borang tersebut dan pemilik perlu mengemukakan permohonan kepada SSM. Dan yang ketiga, menghantar borang tersebut bersama-sama dokumen sokongan beserta fee pendaftaran SSM. Berikut ialah contoh borang A yang perlu dilengkapkan oleh pemilik perniagaan. Bagi prosedur pemerbadanan syarikat persendirian, bilangan anggota syarikat persendirian adalah terdiri daripada sekurang-kurangnya seorang dan tidak melebihi 50 orang. Pemerbadanan syarikat persendirian ini ialah syarikat yang mempunyai perkataan sendirian berhad di belakang nama. Kita tengok prosedur yang pertama, permohonan carian nama syarikat.
Pemohon perlu mengemukakan cadangan nama syarikat kepada SSM untuk melakukan carian nama. Pemohon perlu mendapatkan kelulusan nama daripada SSM. Ini bertujuan untuk mengelak daripada menggunakan nama syarikat yang sama seperti yang telah berdaftar ataupun nama syarikat yang dikawal oleh SSM. Prosedur yang kedua, permohonan pemerbadanan syarikat menggunakan borang permohonan pendaftaran sesebuah syarikat Seksyen 14 di bawah Akta Syarikat 2016. Antara maklumat yang perlu dilengkapkan adalah seperti berikut. Pertama, nama syarikat yang dicadangkan. Kedua, status syarikat. Ketiga, jenis perniagaan. Keempat, alamat pejabat berdaftar. Kelima, alamat pemegang saham. Keenam, maklumat pemegang saham. Ketujuh, maklumat saham syarikat. Dan kelapan, maklumat penyerah simpan borang. Seterusnya, notis pemerbadanan syarikat akan dikeluarkan oleh SSM apabila dokumen yang telah dimajukan adalah sempurna dan mematuhi prosedur yang ditetapkan. Dan akhir sekali, pelantikan setiausaha syarikat hendaklah dilakukan dalam tempoh 30 hari selepas pemerbadanan sesebuah syarikat. Berikut kita melihat pula kepada prosedur pemerbadanan syarikat awam. Ianya hampir sama dengan pemerbadanan syarikat persendirian. Sebagai contoh, langkah yang pertama, pemohon perlu membuat permohonan carian nama dengan menggunakan cadangan dengan mengemukakan cadangan nama syarikat kepada SSM supaya untuk memastikan nama syarikat yang dicadangkan tidak sama dengan nama syarikat yang telah berdaftar atau nama syarikat yang dikawal oleh SSM. Yang kedua, permohonan pemerbadanan syarikat awam perlu juga mengisi borang yang sama seperti permohonan pemerbadanan syarikat persendirian, iaitu borang permohonan pendaftaran sesebuah syarikat Seksyen 14 di bawah Akta Syarikat 2016. Butiran dalam borang ini juga sama, iaitu nama syarikat yang dicadangkan, status syarikat, jenis perniagaan, alamat pejabat berdaftar, akaun, alamat pemegang saham, maklumat pemegang saham, maklumat saham syarikat dan maklumat penyerah simpan borang. Dan langkah yang ketiga, pengeluaran notis pemerbadanan syarikat oleh SSM. Kesimpulannya, kedua-dua prosedur pemerbadanan syarikat persendirian dan juga pemerbadanan syarikat awam berhad menggunakan langkah yang sama di bawah peraturan undang-undang yang sama, iaitu menggunakan borang permohonan pendaftaran sesebuah syarikat Seksyen 14 di bawah Akta Syarikat 2016. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Cikgu harap anak-anak pelajar boleh mula menyiapkan nota untuk subtopik ini dan kita akan teruskan sesi PDPR kita pada masa akan datang dan bersedia dengan catatan nota yang telah anda buat. Cikgu nasihatkan supaya anak-anak semua membaca terlebih dahulu subtopik yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.